warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan barisan kepimpinan SPAK, Opa Sabaria, seterusnya barisan-barisan AJK yang berkelumus untuk melaksanakan menyusun atur kelas-kelas kuliah-kuliah yang dilaksanakan tiap hari. Seterusnya Al-Fadhil Ustaz Muallim Hafiz Ibrahim, terima kasih berkongsi berkaitan dengan perjuangan dakwah tadi. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan insyaAllah kita mulakan dulu kuliah tajwid pada pagi ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma fakihna fid din. Ya Allah, berilah kami kefahaman dalam beragama. Wa'allimna ta'wil, kebijaksanaan untuk memahami sesuatu perkara. Wahdina ila siratikal mustaqim, jalan hidayah bertunjuk kepada kebenaran. Allahumma yassir lana fi hifzil Quran. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk sentiasa membaca dan menjaga Al-Quran. Allahumma syrah sudurana fi qiraatil Quran. Lapangkanlah dada kami ya Allah untuk sentiasa membaca Al-Quran. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, dan ya Allah pilihlah kami untuk sentiasa menjadi ahli Al-Quran. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu ni direzekikan untuk kita bersua bertemu kembali ya dalam segmen tajwid. Apa khabar ibu ayah, Datuk Datin Sri, tuan-puan, para asatizah yang tonton pada pagi ni, sihat ke semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih respon yang diberikan. InsyaAllah hari ini kita akan sambung perkongsian tajwid. Macam biasa, sebelum kita mulakan kelas, kita akan buat sedikit kuis ataupun soal jawab untuk kita merangsang kita punya pengetahuan dan kita lebih bersedialah untuk masuk tajuk yang baru insyaAllah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang pertama, sebutkan hukum apakah yang melibatkan mim kosong bertemu dengan mim yang berbaris? Idgham syafawi. Idgham? Idgham islain saghir. Mim baris. Yang tengah slide syafawi. Idgham Mana satu jawapan ni? Idgham islain saghir atau ifa. Idgham Lain sore pun sama juga. sama silain saghir mimi Ustaz. Baik, terima kasih jawapan yang diberikan. Jawapannya untuk soalan tadi Ustaz bagi, mim kosong jumpa dengan mim dia ada tiga nama. Boleh sebut idgham syafawi, idgham mislain saghir atau idgham mimi. Ada tiga nama. Okay, baik. Soalan kedua, Puan Asma tutup mic dulu. Terima kasih Puan. Baik, soalan yang kedua, sebutkan kalimah Allah. Nama hukum untuk kalimah Allah. Lafzul jalalah. Lafzul Lafzul jalalah Ustaz. Lafzul jalan. Lafzul jalalah. Tebal. 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 Kadang-kadang dua bacaan tebal dan nipis.
Lafzul jalalah baca tebal atau nipis bergantung kepada huruf sebelumnya. Baik, minta tolong admin haidkan tutup mic Puan Asmah Ustaz tak dapat jadi admin. Hai, saya tutup dari tadi. Tak buka-buka Ustaz. Saya Tak, buat tak. terbuka. Asmah Ini satu tahu lagi. saya. Asmah Kasri. Bukan mak Bukan. Admin dia boleh tahu, tolong matikan. Dia bunyi bising sikit lah. Baik, soalan ketiga. Nun dan mim yang bertanda sabdu sebelumnya jumpa dengan huruf berbaris tunggal. Wajibul gunnah. Wajibul. Wajib. Itu yang wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Itu yang wajibul gunnah. Balik ke wajibul. Wajibul Wajibul gunnah. Wajib dibaca dengan dengung sekadar. Okey, baik. Itu kita punya ulang kaji. Terima kasih jawapan yang diberikan. InsyaAllah hari ini kita akan sambung kita punya perkongsian tajwid. Ustaz share skrin ya. Sebelum Ustaz sambung untuk perkongsian tajwid, sukalah untuk diingatkan berkaitan dengan adab. Adab dalam menuntut ilmu, contoh tuan-puan tengah dengar kuliah tajwid Ustaz, tiba-tiba tuan-puan nak keluar nak masuk kuliah orang lain, keluar je. Tak perlu sebut Ustaz, saya nak keluar nak pergi nak dengar kuliah orang lain. Kita kena jaga hati guru. Walaupun ada guru lain yang mengajar, kita nak masuk, left je terus masuk dalam kuliah orang lain. Tak perlu sebut. Kerana kita perlu jaga hati guru juga. Boleh sebab minggu lepas ada yang dia istilahnya macam beradab tapi sebenarnya tak beradab. Kalau tuan-puan rasa kelas tajwid pada hari ini dah selesai, nak keluar pergi masuk kuliah lain, silakan, tak ada masalah. Cuma tak perlulah nak sebut-sebut masuk kuliah lain dan sebagainya. Sebabnya kita menuntut ilmu ni perlu kepada keberkatan dan juga adab dengan guru tu perlu ada lah. Boleh? Baik, insyaAllah kita sambung hari ini tajuk yang baru. Minggu lepas kita dah habiskan bab idgham. Minggu lepas kita belajar idgham apa? Idgham. Ingat lagi tak? Idgham mutamasilai. Idgham mutamasilain. Mutamasilain. Baik, idgham mutamasilain dah selesai. Hari ini insyaAllah kita masuk tajuk yang baru. Kita masuk Waqaf Jibril, boleh? Kita masuk tajuk Waqaf Jibril. Muka Bukan surat berapa Ustaz? 103. Muka surat 103. Muka surat 103. Waqaf Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Dah buka dah semua muka surat 103. Dah Ustaz. Sudah Ustaz. Okey, baik. Tak share skrin, jap. Nampak tak skrin Ustaz kongsi? Nampak Ustaz? Nampak Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk tajuk hari ini Waqaf Jibril. Baik, Waqaf Jibril ni adalah tajuk di mana secara ringkasnya begini. Waqaf yang dibaca ataupun dilakukan oleh malaikat Jibril ketika membaca di hadapan Nabi. Ni dia punya ringkasan tajuk dia. Kenapa adanya Waqaf Jibril? Kerana waktu malaikat Jibril alaihi salam, malaikat Jibril ini bertemu dengan Nabi, membacakan ayat-ayat Quran kepada Nabi, maka Jibril akan berhenti di beberapa tempat. Maka hari ini kita akan tengok ada 10 tempat. 10 tempat waktu malaikat Jibril baca, malaikat Jibril berhenti. Jadi kat sini kita tengok dia punya ta'rif dia punya maksud dia. Dinamakan Waqaf Jibril kerana malaikat Jibril alaihissalam akan berhenti pada kalimah tersebut ketika mengajar Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu satu bab. Kemudian nama wakaf ini juga disebut sebagai wakaf nabawi. Disebut juga sebagai wakaf nabawi kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga akan berhenti pada kalimah tersebut ketika mengajar atau membacakan Al-Quran kepada para sahabat. Jadi nama wakaf ni terbahagi kepada dua lah. Bila mana Malaikat Jibril baca kat Nabi, dinamakan sebagai wakaf Jibril. Kemudian apa yang Nabi dapat, apa yang Nabi dengar, Nabi baca pula dekat para sahabat, maka disebut pula sebagai wakaf nabawi. Boleh? Itu dia punya kronologi untuk kita faham berkaitan dengan bab berhenti. Wakaf ni maksudnya berhentikan bacaan lah. Okay. Baik, kita tengok yang pertama. Jadi kalau kita berhenti pada 10 tempat ni Ustaz, apa manfaatnya? Kita dapat pahala lah, kita ikut sunnah. Kita ikut sunnah Malaikat Jibril juga Nabi. Malaikat Jibril buat, kemudian Nabi ikut. Lepas Nabi ikut, Nabi sampaikan kepada para sahabat. Maka ianya menjadi sunnah. Kalau kita buat, insyaAllah kita dapat juga padanya pahala tambahan lah. Pahala sunat kita ikut. Kalau tak ikut Ustaz, tak dapat apa-apa pahala lah. Cuma kenapa kita kena tahu? Sebab benda ni juga adalah salah satu daripada bab ilmu berkaitan dengan wakaf. Baik, pertama pada suratul Baqarah. Ni boleh take note Kalau ada Quran lagi cantik. Nanti kita tulis kat tepi ni dia punya muka surat terus. Pertama adalah fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Okey, suratul Baqarah ayat 148. Muka surat berapa? 23 Ustaz. 23. Oh, pada dah catat dah siap Baik. Surat 23. Okey. Kita tengok dalam Quran jap. Surat 23. Ayat berapa tadi? Ayat 148. Ni. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Kita boleh berhenti kat sini. Dan waktu kita berhenti kat sini, kita boleh kongsikan dekat kawan-kawan, dekat geng tadarus ke, dekat kawan-kawan mengaji surau ke masjid ke kan, kawan-kawan mengaji. Oh, kat sini kita disunatkan berhenti. Nanti kawan-kawan tanya kenapa kena berhenti. Kat sini waktu Malaikat Jibril baca dekat Nabi, Malaikat berhenti. Kemudian waktu Nabi baca pula, Nabi berhenti, para sahabat pun ikut. Yang pertama adalah fastabiqul khairat. Kat sini pertama fastabiqul khairat. Ni Ustaz, boleh makmah nak tanya sikit. Silakan. Dia punya tanda huruf jin juga kan? Macam wakaf apa hak jin dulu ni? Biasa. Wakaf jaiz. Jaiz kita nak kenal macam mana? Hak Jibril ke hak jaiz? Dia wakaf Jibril ni dia tak ada tanda khusus. Wakaf Jibril dia tak ada tanda khusus. Lepas tu kita nak jam macam mana? Kena tengok dalam kitab. Kenapa? Kena tak perlu hafal lah, perlu tahu je. Kalau kata baca-baca Quran kan, rujuk balik. Ni macam biasa jumpa dekat dalam kitab je. Rujuk balik dalam kitab. Sebab untuk wakaf Jibril dia tak ada tanda khas. Tapi kalau nak pergi selamat, kita berhentilah jin jaiz pun lah. Tenang. Betul. Berhenti dulu. Wakaf jaiz ni pilihan lah. Nak berhenti boleh, nak sambung boleh. Kalau nak ambil pahala, kita tak kenal. Kena bagi kenal lah. Hari ni kita mengaji sebab tu nak bagi kenal. Nak bagi pahala lebih lah. Berhenti dapat pahala sunat. Kita ikut
cara bacaan Malaikat Jibril dan juga bacaan Nabi dan juga para sahabat. Okay, ini adalah contoh pertama. Fastabiqul khairat, dan bersegeralah kamu kepada kebaikan. Fastabiqul khairat, kepada perkara kebaikan. Baik, ini adalah contoh pertama. Kita pergi contoh yang kedua. Qul sadaqallah. Surat berapa ni? Surat 62. Oh, Puan Maizam cari dah. Muka surat 62. 62. Surah Ali Imran ayat 95. Okey, kita buka sekejap. Surat 62 ayat 95. Qul sadaqallah. Gitu boleh berhenti kat sini. Kat sini pula simbolnya lain, qaf lam ya tu nampak. Jadi untuk wakaf Jibril dia memang tak ada tanda yang khusus. Jadi kita kena rujuk dalam buku lah. Sebab apa dalam Ustaz punya kitab ni, dalam kita punya buku tajwid ni, kenapa kita letak satu bab khas berkaitan dengan wakaf Jibril? Sebab pertamanya kita nak wujudkan awareness dan juga lah benda ni ada pentingnya kenapa Jibril dan juga Nabi buat benda ni. Perkara sunat dan juga ada mesej penting yang Allah nak sampaikan. Kemudian siapa yang nak ambil tauliah mengajar, ni yang negeri Selangor lah. Siapa yang menonton kan. Waktu Ustaz ambil tauliah mengajar dulu tahun 2000 berapa 17 kot. Tahun 2017 waktu Ustaz ambil tauliah mengajar negeri Selangor, Ustaz kena soalan ni. Waktu masuk dalam tu ada 3 orang panel. Kemudian antara soalan yang ditanyakan adalah, sila sebutkan berapakah wakaf Jibril. Waktu tu Kelang Kabut. Kita mengaji dah. Cuma tak apa nak ingat berapa. Waktu tu Allah uji ilmu yang kita belajar lah. Kemudian tunjukkan soalan sama kawan Nabi Tauliah Negeri Selangor. Oh, Penazalia. Mana kata mungkin penyelarasan lah. Orang Kedah pun sama juga kan. Waktu kemudian sebutkan ataupun keluarkan, tunjukkan contoh yang ada dalam Quran. Waktu tu Kelang Kabut. Kita mengaji dah. Cuma waktu tu bila nak kena soalan tu jadi jam kejap lah. Waktu tu. Jadi penting kita mengaji lah supaya ilmu ni kita tahu. Dan tak terkejut lah akan datang bila orang cakap, oh ni wakaf Jibril. Kita pun jadi macam, tak pernah dengar pun. Sebab tu kita mengaji. Okay. Baik, kita sambung. Qul sadaqallah. Oh rupanya Puan Azalia dekat Kedah pun sama Ustaz belum ambil lagi tauliah Kedah. Ustaz orang Selangor. Nanti ada rezeki kita ke Kedah jugalah untuk ambil. Baik, ni contoh kedua tadi. Qul sadaqallah. Selesai untuk contoh kedua. Baik, kita bagi yang berikutnya. Contoh ketiga. Suratul Ma'idah ayat 116. Kisah apa ni? Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. 127. Surat 127. Surat 127. Terima kasih Puan. 127. Surat 127. Tadi ayat yang ke 116. Ayat ke 116. Ni. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Berhenti dekat bihaqq. Kat sini adalah sunnah. Okay. Yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Okay, ini adalah tempat yang ketiga. Boleh tengok surat 127
pada kalimah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Ini adalah tempat yang ketiga yang perlu kita ambil perhatian. Baik, kita kembali dekat kita punya buku. Kita pergi yang keempat. Yang keempat sama juga kalimah dia macam yang pertama fastabiqul khairat. Surah berapa? 116. 116. Suratul Maidah 116. Terima kasih puan untuk bantu cari sekali. 116. 116. Ayat yang ke-48. 116 ayat ke-48. Panjang ayat dia. Dia dah hujung-hujung dah. Hampir hujung. Fastabiqul khairat. Kat sini Fastabiqul khairat. Juga kita akan wakafkan bacaan. Okey. Maka bersegeralah kamu kepada kebaikan. Khairat. Ini adalah tempat yang keempat. Kemudian tempat kelima surah Yusuf 108. Surah berapa? 248. Surat 248. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Muka surat 248. Ayat yang ke-108 Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Berhenti kat sini, maka kita akan dapat pahala sunat kerana mengikuti bacaan Nabi dan juga malaikat Jibril alaihissalam. Okey, selesai contoh yang kelima. Kita sambung lagi contoh yang keenam. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Surah apa? 251 Ustaz. 251. Terima kasih puan. 251. Okey, yang lain pun boleh take note Boleh tulis muka surat dekat tepi nota tu. Kemudian boleh tengok dalam Quran. Kenapa kena tengok dalam Quran? Supaya kita nampak dia punya ayat dia kat mana. Dan kita akan ambil perhatianlah kepada kalimah tersebut. Kadzalika yadribullahu al-amthal ayat 17. Penghujung, ni memang dah hujung ayat lah. Penghujung ayat ke-17. Kadzalika yadribullahu al-amthal. Ini contoh yang ke-6. Okay, surah Ar-Ra'du ayat yang ke-17. Juga adalah bacaan yang disunatkan untuk kita berhenti. Tapi dah hujung ayat dah. Biasa kita berhentilah. Cuma sebelum ni kita baca Quran dalam keadaan kita tak tahu, oh ni rupanya wakaf Jibril. Hari ni kita dah dapat ilmu tambahan. Oh kat sini boleh berhenti, dapat pahala sunat. Okay. Selesai contoh ke-6, kita boleh pindah contoh ke-7. Wal an'ama khalaqaha. 267. Surat 267. 267. Okay, baik. Surat 267. 267. Dua enam sembilan. 269. Surah An-Nahl. Sekejap. Sembilan ada juga ke kalimah yang sama? Tak, surah dia, ayat dia tu ke 269 saya. 267 ayat 5.
surah An-Nahlu ayat 5. Oh, ya ke? Fahaman sama pula dengan saya. Wal an'ama khalaqaha. Contoh yang ke-7. Wal an'ama khalaqaha. Surat 267 ayat 5. Sini juga disunatkan untuk berhenti. Wal an'ama khalaqaha. Ustaz, Kemudian wakaf ni lain ni. apa dia? Wakaf yang dekat Quran tadi tu qaf lam ya kan. Kalau yang kat Ustaz ni sad lam ya. Qaf lam ya juga sama. Sad. Ustaz punya buku, dalam buku Ustaz. Oh, Wal an'ama. lam ya. Dia dalam Quran betul. Dalam buku Ustaz pun sad lam ya, dalam kitab pun sad lam ya. Sama. Dia tengok kau tengok Quran yang latest punya dia ubah-ubah dia punya tu. Saya qaf lam. Qaf lam ya. Saya punya qaf Quran lam baru ya. qaf lam ya. Lepas tu untuk Wakaf Jibril ni dia punya simbol ni tak sama. Ada yang jim, ada qaf lam ya, ada sad lam ya. Jadi kita kena tengok ayat dia apa. Wal an'ama khalaqaha. Itu dia punya ayat yang kena berhenti. Ya. Baik. Ya. Kemudian contoh ke-8 surah Sajadah 416 Betul tak? Betul Ustaz, 416. Sebab surah Sajadah kita biasa baca jadi ingat buku surat lah. 416. Surat 416. Ayat 18. Ayat 18. Dia punya kalimah dia afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Berhenti kat situ. Fasiqo. Lepas ni kalau baca sajadah kita dapat tengoklah. Oh, kat sini apa nama bacaan yang boleh dibaca dengan berhenti kat sini. Sunat bacaan berhenti kat sini. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqo. Berhenti kat sini. Dapat pahala sunat. Muka surat berapa tadi Ustaz? 416. 416 ayat 18. Okey, contoh ke-9 surah An-Nazi'at. 584. Surah apa? 584. 584. Muka surat 584. 584. Dia ada dua ayat tu Ustaz, ayat 22 dan 23. Dua-dua tempat tu berhenti boleh. 584. Kalimah dia thumma adbara yas'a dan fahasyara fanada. Kat sini dua-dua dapat pahala sunat kalau kita berhenti. Ayat 22 dan 23 cuma kat ujung tu Ustaz tu pun nak tulis nombor dia. Jadi dalam kitab tulis belakang tu 23. Ayat 23 bulatkan. Kiranya contoh yang ke-9 ni melibatkan dua ayat. Thumma adbara yas'a, kemudian fahasyara fanada. Kat sini. Ada yang tanya, Ustaz, apa nama Wakaf Jibril ni dia yang simbol jim tu ke? Bukan. Dia kena faham Wakaf Jibril ni dia tak ada simbol yang khusus. Yang jim kecil tu wakaf jaiz. Jangan terkeliru. Jim kecil tu adalah wakaf jaiz. Dia bukan Wakaf Jibril. Yang ni tak ada simbol langsung. Dia bukan tak ada simbol. Dia punya tu berbeza-beza. Dia hanya fokus kepada ayat je.
Jangan fokus kepada simbol. Okey, so contoh ke-9 ni ada 2 ayat lah. Thumma adbara yas'a fahasyara fanada. 2 kali lah. Yas'a ayat 22 berhenti, kemudian sambung fahasyara fanada. Pada surah yang sama, cuma ayat dia sebelah-sebelah. Cuma ada bara yas'a berhenti pada sunat, kemudian fahasyara fanada. Ni contoh ke-9. Kemudian last sekali contoh ke-10, 10 suratul qadr. 598. 598. Ni suratul qadr. Jadi kalau anda dapat pahala sunat lebih, banyaklah baca suratul qadr. Khairum min alfi syahr. Okey, 598 kita tengoknya. 598. Min alfi syahr. Ayat yang ketiga Ya Ustaz. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di sini dapat dia punya pahala sunat. Boleh? Okey. Itulah dia 10 jenis simbol, 10 jenis wakaf Jibril yang Jibril baca kepada Nabi, kemudian Nabi pula baca kepada para sahabat, kemudian para sahabat pun bacalah dekat kita semua, dan inilah yang dapat diwarisi. Kiranya penjagaan Al-Quran ni nak cerita pasal hikmah. Betapa para sahabat ni menjaga kemuliaan Al-Quran, sampaikan benda-benda yang istilahnya sesimpel begini pun mereka jaga. Sampaikan mereka buat satu tajuk khas Waqaf Jibril. Kira para sahabat ni jaga bacaan daripada Nabi ni sampailah dekat kita hari ni. Kemudian hari ni kita belajar dan kita sampaikan pula kepada generasi yang seterusnya. Sebab apa? Islam ni nak mementingkan kemuliaan Quran, kemudian apa sahaja yang keluar daripada mulut Nabi ianya adalah sunnah. Apa sahaja yang Nabi sebut, yang Nabi baca, lagi-lagi berkaitan dengan Quran, maka ianya sangat perlu diambil perhatian. Maka hari ini kita dapat satu ilmu baru. Oh, ni Waqaf Jibril. Kita ambil benda ni, kemudian kita cuba bila baca Quran, kita amalkan benda ni. Kita berhenti, kemudian kita bagi tahu, oh ni aku berhenti ni, ikut sunnah ni. Baru belajar, baru ni Waqaf Jibril. Bila baca suratul qadr, contoh kan, suratul qadr kan antara surah yang kita biasa baca dalam solat. Sebab surah dia pendek. Maka bila baca suratul qadr, berhenti dekat ayat ketiga ni contoh. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Maka kita akan i'tiqad ataupun kita akan mengakui bahawa oh ni bacaan malaikat Jibril dekat Nabi. Jibril berhenti kat sini, Nabi Muhammad pun berhenti kat sini juga. Maka pahala sunat kita dapat. Habis sebelum ni Ustaz baca tapi tak tahu ni Waqaf Jibril, dapat juga pahala. Cuma hari ni kita belajar, kita dapat lebih tahu, ya, kita jadi lebih seronok lah. Jadi lebih seronok. Macam mana kita faham tajwid hari ni lah. Kita tahu tu bacaannya kena panjang 2 harakat kan. Tapi bila kita belajar, oh kat sini mak asli, ya, kita lebih seronok kerana kita dapat dia punya ilmu tu lebih jelas lah. Dia punya asal usul dia kat mana. Oh dia punya dalilnya. Sebab zaman sekarang orang minta dalil. Ada dalil tak? Ada dalil tak? So kita bawa main buku. Tunjuklah kat buku tempat-tempat yang malaikat Jibril berhenti dekat Nabi. Okey, baik, selesai. Kita buka soalan dulu. Ada tak soalan nak tanya? Lepas macam ada soalan tapi tak sempat nak tanya. Kalau ada soalan boleh buka mic untuk tanya soalan. Assalamualaikum Ustaz. Ya, sama. Waalaikumsalam. Siap. Kenapa Jibril berhenti di situ? Apa dia punya, ada cerita dia ke apa ke? Sebab
Okey, terima kasih Puan Nur Adida Syahrudin. Baik, sebelum Ustaz jawab, ini adalah kerja rumah untuk minggu depan. Oh. Nah, kerja rumahnya adalah cuba cari apa hikmah nama Malaikat Jibril berhenti kat sini. Nah, Ustaz memang tunggu soalan ni. Cuma soalan ni dia tidak akan diberi terus jawapannya sebelum tuan-puan buat research. Cari dulu, buat rujukan. Carilah kat mana-mana, tanya guru lain ke, tanya buka dalam kitab ke, ataupun cari kat Google. Sekarang cari je. Ada jawapan dia. Nanti untuk minggu akan datang Ustaz akan bagi tahu secara lebih terperinci kenapa apa nama Malaikat Jibril berhenti kat sini. Kemudian Nabi pula ikut Malaikat Jibril berhenti kat sini. Boleh Terima kasih. kerja rumah lah sama-sama. Mungkin minggu depan kita buat sesi berkongsi. Ada yang dapatannya begini, ada dia punya dapatan dia begini. Pencariannya punya ilmu dia begini. Jadi kita akan ada perbincangan lah seronok. Sebabnya kita nak belajar tajuk ini biar ada dua hala dan masing-masing dapat manfaat. Masing-masing dapat ilmu tambahan lah. Ustaz sengaja untuk holdkan soalan tu dulu untuk kita jadi lebih curious. Kenapa Ustaz tak nak cerita ni? Dia ada sebab dia lah. Bukan tak nak cerita sekarang, cuma kita nak bagi tuan-puan cari dulu supaya nanti bila kita belajar untuk next week kita akan lebih faham. Oh, sebab kita dah cari dulu dah ambil dia punya istilahnya, dah cari dulu, dah study awal lah. Kan kalau masuk kelas kita dah study lebih awal, maka bila guru sampaikan kita lebih terkesan, kita lebih dapat dia punya inputnya lah berbanding pertama kali dengar. Dia jadi senang juga ingat, cuma bila kita dapat persediaan tu lagi bagus lah. Okey, ada soalan lain? Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Puan Junaidah. Dalam Al-Quran ni, wakaf Jibril ni memang 10 je ke ataupun lebih? Okey, kalau dalam pendapat, kalau kita tengok yang Ustaz cari ni tadi, sebenarnya ada 11. Sebab ayat 9 tu 2 kali. Summa adbara yas'a berhenti, kemudian fahasyara fanada berhenti. Dah jadi 11 lah. Dan ada kata ada 13, ada 12. Cuma pendapat yang lebih tepat yang Ustaz senaraikan ni lah. Ada 10 tempat. Ada 10 tempat dalam Quran lah. Termasuk yang ayat 9 tu sebenarnya ada 11. Cuma ada dalam surah yang surah Baqarah, Ali Imran, Maidah, Yusuf, Ra'du, Nahlu, Sajadah, Nazi'at dengan suratul Qadr. Ada 10 surah lah. 10 tempat di 10 surah yang ada yang surah sama. Ada yang surah sama, surah Maidah. 9 surah 9 surah pada 10 tempat yang berbeza. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi Ustaz, perlukah kita bila sampai kepada ayat yang wakaf Jibril tadi, kita berdoa ke atau ada ke maksudnya yang boleh Ustaz kongsikan yang maksudnya yang bermanfaat untuk kami semua lah sebagai pelajar ni. Terima kasih Ustaz. Okey, baik. Tak ada benda khusus, cuma kita tahu kat sini tempat tempat Jibril dan Nabi berhenti. Bila kita tahu benda tu kita akan lebih seronok lah. Ilmu kalau kita dah dapat tahu kita akan lebih seronok belajar. Ini tempoh hari baru mengaji dengan Ustaz ni wakaf Jibril, kita akan jadi lebih seronok, akan jadi lebih happy lah. Kita baru belajar baru ni. Dia tak ada benda khusus, cuma kita tahu kita baca kat sini dapat pahala sunat ni ikut Nabi berhenti kat sini. Muka surat 101. Ilmu baru tak? Ya, Puan Rasmina. Dapat ilmu baru. Dapat ilmu baru, kemudian dapat kepuasan. Kepuasan. Ya, betul. Puan yang bertanya tadi, muka surat 103. Ustaz, ni saya nak tanya. Assalamualaikum. Ni macam dalam surah-surah yang lain kan ada tanda yang wakaf Jibril kan. Yang lain-lain tu macam mana? Tanda wakaf Jibril maksudnya? Ada lain-lain kan yang ada tanda jim ni, hak yang ni. Macam
Macam mana yang lain tu dalam surah-surah lain tu? Bukan, yang jim tu bukan wakaf Jibril, jim tu wakaf Jais. Oh. Okey, minggu depan juga lepas Ustaz dah terangkan apa hikmah Jibril berhenti dekat tempat-tempat yang kita senaraikan, kita akan belajar muka surat muka surat 101, 102, simbol wakaf jalan raya yang kita buat ni. Minggu depan Ustaz akan terang sin tu apa, mim, lam alif, kenapa Ustaz letak tol, letak traffic light merah, letak parking kereta. Kita akan masuklah, insyaAllah kita akan belajar. Cumanya minggu depan ni tak dapat makluman lagi lah, ni puan-puan yang masuk ni, minggu depan Ustaz akan ke Sarawak hari Khamis tu. Jadi nanti kita tengok apa nama admin SPAQ punya perbincangan macam mana. Sama ada minggu depan terpaksa tangguh sebabnya jadual tak ada hari nak masuk hari apa. Nanti kita maklum balik lah. Sebab minggu depan Ustaz ke Sarawak ada jemputan program daripada hari Khamis sampai hari Ahad. 4 hari kat sana. Kalau ikutkan jadual kita hari Khamis kan. Kalau contoh minggu depan dapat hari Isnin atau Selasa, nanti admin akan maklum balik lah. Itu makluman awal. Jadi mungkin kalau jadi kita sambung lah kita punya tajuk berkaitan dengan simbol wakaf. Kalau tak minggu depan kita rehat lah. Gantung kepada apa nama jadual SPAQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Adalah pelajaran makluman yang terbaru yang saya tahu ya. Jadinya sekarang saya punya satu tugasan iaitu atau siapa-siapa saja yang ikut dah. Kita perlu tandakan ya guna ink merah pada contoh-contoh yang Ustaz bari ya pada muka surat 103 tadi. Dan sebab yang lainnya itu banyak ya tanda henti jim, tetapi itu wakaf lazim saja bukan? Atau wakaf jais. Oh, kalau jim wakaf jais. Ya, jadinya yang Ustaz bagi itu kita kena perlu tandakanlah. Jadi semasa kita membaca secara tak langsung kita boleh memaklumkan pada yang lainnya lah. Begitu? Betul. Kita boleh bagi tahu orang lain, oh ni tempat malaikat Jibril berhenti. Macam tu. Okey, baik. Dan kita punya kelas sebelum berakhir. Ustaz nak maklumkan hari ni 8 hari bulan 8 2024. Bagi tuan-puan yang mungkin yang masuk pada kelas pagi ni yang belum dapatkan buku. Sekarang yang tengok ada tak yang belum dapatkan buku. Hari ni Ustaz punya buku Ustaz letak dekat platform show PP tu. Kat situ hari ni dia ada free postage. Ada 8 dia punya kempen ni 8 hari bulan 8. Jadi yang nak dapatkan di platform show PP tu, okey, boleh boleh beli kat sana lah ataupun boleh WhatsApp Ustaz. Ustaz letak nombor Ustaz dekat ruangan komen, Ustaz pin nombor Ustaz tu, Ustaz Azam, supaya tuan-puan yang mungkin ataupun yang dah dapatkan nak beli lagi sebab hari ni free postage dekat platform Shopee lah. Okay, dia free postage, jadi siapa yang nak dapatkan boleh maklumkan lah, boleh beli. Sama ada nak beli lagi sekali untuk mak ayah ke, untuk kawan-kawan, jiran-jiran dan sebagainya. Hari ni ada rezeki lah, dapat free postage, maksudnya bayar harga buku je, postage tak ada. Postage hari ni percuma. Including Sabah dan Sarawak ke Ustaz? Pastinya lah, cuba try. Cuba try sebab dia kata hari ni free shopping, free shipping. Free shipping mungkin including sekali lah kot. Siapa yang ni, sebab dekat Ustaz punya tu keluar free shipping. Mudah-mudahan free lah kot dekat Sabah Sarawak. Yang nak beli. Okay. Allahu'alam. Baik, sebelum penutup kelas, Ustaz nak buat satu penilaian, iaitu kita akan ambil
satu ayat untuk kita rungkaikan tajwid yang ada pada ayat tersebut. Okay. Dan insyaAllah lepas nanti kita dah habis dah habis belajar tajwid, kita akan mulakan sesi huraian tajwid daripada satu surah ke satu surah. Sekejap. Kita ambil satu ayat, kemudian masing-masing kita bincangkan tajwid. Kita siap. Okey, sekarang ni kita akan bincangkan surah Muzammil ayat yang ketiga. Kita akan tengok dia punya tajwid dia. Nisfahu. Okey. Muka suratnya Ustaz. Surah Muzammil muka surat 574 ayat 3. Ayat 3. Surah Muzammil ayat yang ketiga. Okey. Dah? Okey, kita buka, kita hurai sama-sama. Berapa? 574. 574. Okey, kat sini Ustaz nak buat huraian tajwid secara terperinci. Untuk akan datang lepas dah habis tajwid, kita akan hurai tajwid satu surah lah. Okey, tajwid yang pertama untuk kita bincangkan kat sini, pertama huruf sad. Nisfahu. Huruf sad ketika bertanda sukun dia akan bawa mai sifat apa? As-Safir. Safir. Okey, bagi yang tak tahu as-safir ni apa, boleh buka dalam buku. Yang dah ada buku boleh buka buku lah. Muka surat 23. 23. Ya, betul. Muka surat 23 Muka surat 23 as-safir, huruf sad. Okey, apabila bertanda sukun. As-safir ni adalah bunyi berdesir yang kuat. As-sa. Waktu saya mengaji dulu, guru saya kata apa? Bunyi macam bunyi gas bocor. Bunyi gas bocor dia tak boleh muncung. Kalau muncung bacaan tak tepat. Dia tak muncung. Contoh tadi kalimah dia nisfahu macam peluang angin kan. Okey, kita kembali ke Quran tadi. Nisfahu as-safir. Jadi as-safir ni adalah berdesir. Nisfahu. Kemudian kita dah belajar dah tajuk ni. Pertama jumpa dengan apa ni? Hadamir jumpa dengan siapa? Huruf Hamzah. Dan di tengahnya terdapat huruf Mat yang berombak. yang berombak. Wow, mat silah tawilah. Silah tawilah bak terima hakikat. Ya, ni tajuk mat silah tawilah. Okey. Bagi yang baru masuk, nak tahu muka surat berapa, boleh buka dalam kitab. Buka mat silah tawilah. Silah tawilah muka surat 64 muka surat 64. Nisfahu. Ni formula yang Ustaz buat Nisfahu. Okey. Nisfahu kat sini hadamir. Hadamir dia jumpa dengan hamzah. Dan di tengah-tengahnya terdapat waw atau ya yang berombak. Ni untuk kita cari mat silah tawilah. Okey. Panjang dia 4. Okey, baik. Kita kembali ayat Quran tadi.
Kemudian wing nun kosong jumpa dengan huruf qaf. Ifak hakiki. Dibaca sama dua harakat. Hakiki. Ya, ifak tu maksudnya adalah bacaan samar ataupun sembunyi. Hakiki, hakikat sebenar huruf tersebut. Okay. Kemudian berikutnya sad lagi sekali. Tadi kita dah belajar sad tu bunyi apa? As-safir. Dah pandai tu. As-safir. Safir. Berdesir. Berdesir. Masa belajar ini lah Ustaz. Berdesir. Wingkus. Kalau kus ni kena muncul lah sebab huruf qaf tu baris depan. Kus min. Kemudian berikutnya nun bertanda sukun. Izhar. Jumpa dengan huruf Izhar halqi. Ifak hakiki. Izhar halqi. Dibacakan jelas. Ya, izhar halki, bacaan jelas. Kemudian qali, ya tak berbaris, kita jumpa dengan Mat asli. Nama asli. asli panjang 2 harakat. La, kita jumpa dengan Iwat. Iwat. Buat. mad iwat. Mad iwat. Pun 2 harakat ke Macam mana? Ustaz? Dua harakat. Ya. Syarat untuk jadi mad iwat. Kita buka dalam buku jam, formula mad iwat pusat berapa? Mat iwat. Muka surat yang ke-70 Tengok formula mad iwat. Macam mana kita nak jumpa mad iwat? Pertama mesti tanwin baris Itu di atas. sahaja. Kemudian berada di hujung ayat atau kerana diwakafkan bacaan. Cukup dulu syarat pertama, kemudian masuk syarat ketiga, gugurkan satu baris dan dibaca panjangnya 2 harakat. Tu formula untuk cari mad iwat dalam Al-Quran. Jadi kita patah balik dekat ayat Quran yang kita jumpa tadi. Kita tengok cukup syarat tak? Pertama tanwin baris 2 di atas. Ada tak dekat la ni? Ada. Kemudian dekat mana kedudukannya? Ujung ayat tak? Awal ayat. Ujung ayat. Kemudian cukup 2 syarat pertama, pergi syarat ketiga. Kita buang satu baris, gugurkan ya. Asalnya qalilan. Kita buang satu jadi qalilan dan panjangnya 2 harakat. Macam tu. Boleh? Okey, baik. Dan insya-Allah satu lagi makluman, insya-Allah bulan 9 nanti kita akan adakan seminar tajwid infografik yang kedua. Edisi Suratul Fatihah. Ni makluman awal lah. Jadi siapa-siapa yang dah pun beli buku, yang belum masuk dalam grup WhatsApp khas yang kita dah masukkan. Sekarang ni dah ada 750 lebih lah dalam tu siapa yang belum masuk lagi dalam grup boleh PM Ustaz lah, nanti Ustaz masukkan dalam grup. Kerana kita akan buat seminar Mega Tajwid Infografik edisi Suratul Fatihah 2.0 ni khas kepada semua yang dah masuk dalam grup. Kalau tuan-puan belum masuk dalam grup seminar tu, dia punya nama grup dia SMTI. Short form kepada Seminar Mega Tajwid Infografik. SMTI. Itulah terperanjat saya. Saya tengok semalam dah tukar. Bagi semangat dekat ibu-ibu semua ni untuk next program kita lah. SMTI 2.0, Seminar Tajwid yang kita akan buat. Tak lain tak bukan kita buat program tu untuk jadi kita lebih seronok belajar Quran dan juga lebih cintakan tajwid dan lebih berminat untuk mendalami ilmu Quran. Dan program tu percuma saja, khas kepada yang dah beli buku. Yang belum beli buku kena dapatkanlah dan boleh PM Ustaz untuk masuk dalam grup. Okey, sekadar itu sahaja kita punya kelas pada hari ini. Serahkan kembali kepada Opah insya-Allah. Terima kasih tuan-puan semua. Ustaz, saya nak tanya satu. Untuk yang menyertai Mega Tajwid sebenarnya, yuran yang tu dah mula kena bayar Ustaz? Yuran apa tu? Yuran yang bulan ni, yang coming ni lah, bulan 8 ni. Yuran. Sebab hari tu saya ada datang, saya tak ada hadir satu malam hari tu. Oh dah. Dah mula bayar Ustaz okey, terima kasih Ustaz. Baik semua. Okey, alam. Saya serahkan kembali.
Ya, baik Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih atas perkongsian menarik sangat hari ini. Alhamdulillah banyak kita belajar. Yang tak pernah dengar apa boleh dengar wakaf Jibril ya. Okey, setakat ini pelajaran tajuk kita melitop lah ya. Jadi perempuan jangan miss, kena ikut dia punya jadual, ada tukar hari ke, tukar masa ke, kena hadir. Supaya kita lebih jadi mantap dengan bacaan kita dan juga ada ilmu lah, baca sambil berilmu. Baik Ustaz, untuk itu dulu, setakat ini dulu perjumpaan kita pada hari ini. Alhamdulillah sahabat-sahabat yang setia ya dengan SPAQ, kekal dengan walaupun lambat. Ustaz selalunya tajuk pukul 7.30, hari ini 8.30. Nanti Selasa pula insya-Allah. Jadi perempuan kena ikutlah hari apa sebenarnya. Okey Ustaz, untuk itu tangguhkan dulu majlis kita hingga masa yang akan datang. Silakan. Ustaz dah tak ada. Opah dah tertutup mic. Ustaz tutup Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Opah dan semua. Terima kasih Ustaz.